Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah sirah dan syama'il. Moga-moga kita semua mengikuti sirah Rasulullah, syama'il Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sentiasa menambahkan ilmu kita di dalam sirah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih bincang sama-sama tentang Perang Badar Al-Kubra atau Ghazwah Badar Al-Kubra. Kuliah yang sebelum ni kita cerita bahawasanya ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah selepas selesai Ghazwah Badar. Juga kita cerita bagaimana wanita Yahudi itu meletakkan racun di dalam daging kambing yang dia hidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah sifat orang Yahudi, lelaki dan perempuan sama-sama. Lelaki dan wanita Yahudi sama-sama sifat mereka pengkhianat. Sifat mereka pengkhianat dan tidak boleh dipercayai. Hakadha al-Yahud. Begitu sifat dan berangai orang Yahudi. Mungkir janji dan khianat sentiasa. Wahakadha. Dan kita cerita bagaimana juga para sahabat mengucap tahniah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah menang di Ghazwah Badar. Hari ini kita akan cerita sambung juga perkara-perkara yang berlaku selepas selesai Perang Badar, lepas Rasulullah dah sampai kepada Al-Madinah. Khabar gembira dari Rasulullah dan sahabat telah sampai dan tersebar di seluruh Al-Madinah. Begitu juga khabar yang menyedihkan atau khabar yang mengacau perasaan orang Quraisy telah sampai kepada Makkah. Orang Makkah juga mereka terima khabar yang menyedihkan mereka. Wa kana awal man qadima Makkah bimusab Quraisy Ibnu Abd Amr. Orang pertama yang sampaikan berita kepada orang Quraisy selepas Rasulullah menang di Ghazwah Badar, dia orang yang pertama yang datang kepada Makkah memberi khabar buruk itu, iaitu Muhammad menang dan orang Quraisy kalah, iaitu Ibnu Abd Amr. Namanya begitu, Ibnu Abdi Amr radhiyallahu anhu. Sebab kerana dia selepas itu dia masuk Islam. Tapi waktu Perang Badar ni dia masih musyrik, masih kafir. Dialah yang membawa berita itu yang buruk kepada ahli Makkah. Lepas dia sampai baru masuk Makkah sahaja, beliau menyatakan, dikata, Qutila Utbah wa Syaibah wa Abul Hakam wa Umayyah
wa fulan min asyrafi Quraisy. Yani dia kata Utbah telah dibunuh, Syaibah telah dibunuh, Abul Hakam telah dibunuh. Abul Hakam yakni Abu Jahal. Kemudian dia menyebutkan nama-nama asyrafu Quraisy, orang pemimpin-pemimpin Quraisy yang dibunuh di perang Badar. Umayyah bin Khalaf telah dibunuh. Wa usira fulanun wa fulan. Juga dia memberi khabar buruk juga tentang orang-orang yang hebat daripada golongan Quraisy yang ditahan oleh sahabat Nabi SAW. Tidak dibunuh, juga dia tidak terlepas supaya dibalik Makkah. Bahkan dia ditahan dan dibawa kepada Al-Madinah. Dia sebutkan beberapa nama. Dia kata, si fulan dan si fulan telah ditahan oleh sahabat Muhammad. Termasuk Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Suhail bin Amr, orang-orang yang besar daripada Quraisy. Faqala Safwan bin Umayyah, wa kana yuqalu lahu Sayyidul Batha. Di waktu orang itu mendengar berita itu, ada Safwan duduk. Safwan ini anak Umayyah. Umayyah ayah dia dibunuh pun di perang Badar. Yang dibunuh oleh Bilal. Dialah yang azabkan Sayyidina Bilal. Dan Bilal yang bunuh dia di perang Badar. Safwan anak dia, didengar ayah dia dibunuh. Abul Hakam, Abu Jahal dibunuh. Nama-nama yang besar-besar. Dan Safwan macam susah nak menerima. Susah nak terima khabar begitu. Khabar yang sangat-sangat dahsyat. Dia kata, demi Allah, orang ini tak ada akal. Aku rasa orang ini gila, tak ada akal. Kerana dia tak percaya berita tu yang sangat buruk dan dahsyat, sampai dia tak sangka, dia rasa orang tu gila, tak betul. Mana boleh orang-orang, nama-nama yang besar macam ni dibunuh begitu? Mereka ni pemimpin Quraisy, mereka ni yang hebat-hebat. Dia kata, wallahi, orang ini dia tak ada akal. Sekarang dia mungkin mabuk ke atau dia gila. Cuba tanya dia tentang saya. Kalau dia jawab, okeylah. Dia akalnya ada. Kalau dia tak kenal saya, tak jawab, walhal dia kenal, maka betul lah yang saya kata. Dia tak ada akal. Mereka tanya dia, bagaimana dengan Safwan? Dibunuh juga tak? Bagaimana dengan Safwan? Dia kata, Safwan, itu je. Duduk dekat Al-Hijr, dekat dari Al-Kaabah. Itu Safwan duduk dekat Al-Hijr. Yakni dia nampak, dia sedar, dia bukan mabuk, juga dia bukan gila. Faqala huwa dhakal jalisu fil hijr. Dialah Safwan itu yang duduk dekat Al-Hijr di sana. Wa qad ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Dia untuk memastikan dia berakal, bukan gila, dia kata, dan aku sendiri telah melihat ayah dia dan abang dia dibunuh waktu perang Badar. Aku melihat dua-dua, ayah dan abang dia. Dua-dua dibunuh di perang Badar. Ini kali pertama berita yang buruk sampai kepada Makkah. Juga selepas sampai berita yang buruk itu kepada Makkah, buruk di sisi orang Quraisy, tapi di sisi orang Islam cerita tu gembira lah, bagus. Rasulullah menang. Ada satu orang namanya Abu Rafi'. Satu kisah berlaku ni. Maula Rasulullah SAW. Abu Rafi' ni dulu hamba abdi Rasulullah yang bebaskan dia, merdekakan dia. Qala kuntu ghulaman lil Abbas bin Abdul Muttalib. Dia cerita sendiri. Abu Rafi' ni. Dia cerita bagaimana waktu sampai berita yang buruk tu kepada Makkah, dia ada waktu tu di Makkah. Sebab dia masih hamba abdi, dia masih khidmat, tolong tuan dia. Tuan dia
Al-Abbas ditahan di Perang Badar, dibawa kepada Al-Madinah. Jadi dia duduk di Makkah khidmat kepada isteri Al-Abbas yang bernama Ummul Fadl. yakni uh, isteri bakcik Rasulullah SAW. Rasulullah panggilnya juga makcik. Abu Rafi' duduk khidmat kepada dia di Makkah. Al-Abbas dengan isteri dia, Ummul Fadl, mereka sebenarnya dah masuk Islam tapi mereka menyuruhkan Islam mereka. Mereka dah masuk Islam, pakcik Rasulullah dengan Al-Abbas, pakcik Rasulullah dengan isterinya, Ummul Fadl. Mereka masuk Islam tapi mereka sembunyikan perkara itu, supaya Abu Jahal tak ganggu dan orang-orang yang lain tak ganggu mereka. Dan Al-Abbas keluar di Perang Badar, dia ada bersama tentera Quraisy yang lawan Rasulullah, tapi dia tak bunuh siapa-siapa orang Islam. Bahkan Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, dia kata kalau jumpa Abbas jangan bunuh dia, kerana dia dikeluar dengan paksa. Dia dibaksa keluar. Oleh itu, Abu Rafi' juga, hamba abdi Al-Abbas ini, dia kata aku pun dah masuk Islam sekali dengan tuan saya Al-Abbas, pakcik Rasulullah, dan isteri dia Abul Fadl. Aku pun ikut mereka, ikut tuan, masuk Islam juga. Tapi kita sembunyikan kerana Al-Abbas tak mahu ada bergaduhan lah dengan Abu Jahal dan yang lain-lain. Lepas sampai berita buruk kepada Quraisy bahawasanya Rasulullah menang atas Quraisy, Abu Rafi' dia kata aku rasa gembira, seronok dengan berita tu. Tapi aku tak zahirkan itu depan orang kafir yang lain. Ummul Fadl juga, isteri Al-Abbas, rasa seronok, gembira, alhamdulillah Rasulullah yang menang. Kerana mereka Muslim. Mereka Muslimin tapi mereka sembunyikan Islam mereka. فوالله إني لجالس إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس عندنا. Kata ketika aku duduk di depan rumah tuan aku Al-Abbas, tiba-tiba datang Abu Lahab. Mukanya penuh dengan kejahatan. Abu Lahab. Abu Lahab juga pakcik Rasulullah, adik-beradik Al-Abbas. Dan ketika dia datang depan rumah kita, duduk di depan rumah kita, tiba-tiba datangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan baru datang daripada tembak Badar. Tembak Perang Badar. Maka Abu Lahab bangun dengan kelam kabut kepada Abu Sufyan. Dia kata, Abu Sufyan, sini Abu Sufyan, sini. Halumma ilayya indakal khabar. Mari ke sini, ceritalah kepada aku. Apa hasil? Siapa yang menang dalam Ghazwah Badar tu? Muhammad dengan kawan dia atau kami? Abu Sufyan datang kepada Abu Lahab. Muka dia masam, tak ada happy. Dia kata, Wallahi, ma huwa illa an laqina al-qawm famanahnahum aktafana yaqtulunana. Demi Allah, wahai Abu Lahab, dengan secara ringkas dan kesimpulan Perang Badar ni, lepas kita bertemu dengan Muhammad dan kawan dia, seolah-olah kita bagi mereka badan kita, bunuhlah kita, bunuhlah kita, macam tu. Yakni dia kata, nak lawan mereka pun tak mampu. Yakni tak tahu apa yang jadi. Itu semua oleh keberkatan mu'jizah yang berlaku di Perang Badar. Iaitu malaikat ada bersama Rasulullah dan sahabat. Dia kata, ketika kita bertemu dengan Muhammad dan sahabatnya, tiba-tiba kami pula serahkan badan kita untuk mereka untuk dibunuh. Dan serahkan tangan kita untuk mereka untuk ditahan. Kenapa? Mana kekuatan kita? Mana berani kita? Mana kuasa kita? Mana senjata kita? Tahu. Abu Sufyan sendiri dia kata, kita tak tahu macam mana terjadinya itu. Wa aimullah,
Maklum tu nas. Tapi ingatlah, dengar bagus apa Abu Sufyan dia akan cakap. Dia cakap kepada Abu Lahab, tapi demi Allah aku tidak menyalahkan kawan-kawan kita, orang Quraisy, orang kampung kita. Mereka orang yang kuat, yang berani, yang boleh berang. Tetapi yang beliknya di dalam cerita Badar semalam dengan Muhammad, iaitu laqina rijalan bid. Kami bertemu di Perang Badar dengan lelaki yang berwarna putih. Ala khailin bulq, atas kuda-kuda yang warna putih dan hitam, macam tu, putih hitam warnanya. Baina sama'i wal ard, dan lelaki tu dengan kudanya antara langit dan bumi. Mereka ada di antara langit dan bumi, bukan seperti kita, bukan seperti manusia. Wallahi ma yaqumu laha syai'. Demi Allah tidak ada siapa-siapa yang boleh lawan dan berjuang kepadanya. Dia kuat, dahsyat, menakutkan. Dan yakni kita takut kalau nampaknya, terus rasa takut, menggigil, dah tak boleh lawan dah. Abu Rafi', hamba abdi Al-Abbas, dia duduk dengar, dia budak hamba abdi, dia terus kata, wallahi tilkal malaikah, demi Allah itulah al-malaikat. Dia sebenarnya sembunyikan Islam dia. Tiba-tiba kerana dia terlalu seronok dan gembira dengan apa yang Abu Sufyan cerita yang berlaku di Perang Badar dan Rasulullah menang, tanpa perasan dia zahirkan Islam dia. Dia kata, demi Allah itulah malaikat yang dikata oleh Muhammad. Abu Lahab, dahlah dia dah rasa geram kerana Muhammad menang. Lagipun Abu Rafi' nak kata itu malaikat lah apa-apa, dia ambil tangan dia, Abu Lahab, dia tampar Abu Rafi' itu sampai jatuh. Abu Lahab, na'udzubillah. Dia tampar Abu Rafi', hamba abdi Al-Abbas, sampai dia jatuh. Abu Rafi' nak lawan kepada Abu Lahab tapi tak dapat. Kemudian Abu Lahab angkat Abu Rafi', balingkan dia kepada tanah, dan dia asyik tumpuk-tumpuk dan pukul Abu Rafi'. Dia rasa dia macam lepaskan geram dia kepada orang yang miskin. Lepaskan zalim dia tu kepada orang yang lemah, iaitu Abu Rafi'. Nanti Ummul Fadl dari dalam dengarlah suara ada gaduh di depan rumah. Abu Rafi' menjerit, sakit. Dia keluar, dia ambil satu tungkat yang kayu yang besar. Dia ambil satu kayu besar, dia pukul kepala Abu Lahab sampai berdarah kepala Abu Lahab. Dia pukul kepala Abu Lahab sebab dia nak tolong hamba abdi ni, sampai terpecah dan berdarah kepala Abu Lahab. Kemudian dia kata kepadanya, istad'aftahu an ghaba sayyidah. Engkau mengambil kesempatan pukul hamba ini yang miskin, yang lemah, kerana tuannya tak ada, iaitu Al-Abbas, suami dia. Faqama muwalliyan dalilan. Maka dia bangun lepas tu, darah daripada kepalanya dengan sangat dihina. Dan subhanallah, pukulan itu yang daripada Ummul Fadl kepada kepala Abu Lahab, itulah yang jadi sebab wafatnya Abu Lahab. Tak sampai lepas 7 hari macam tu. Lepas 7 hari dari hari yang Ummul Fadl, isteri Al-Abbas, pukul Abu Lahab di kepalanya, dia dapat satu penyakit macam virus. Satu penyakit virus, dia kata, ulama kata min jinsi ta'un, dia sejenis ta'un. Dia satu jenis daripada ta'un tapi jenis lain. Iaitu dia macam panah-panah yang dekat badan, terlalu banyak tetapi dia membunuhkan. Perkara tu dia boleh bunuhkan orang. Maka kerana virus dan penyakit itu, Abu Lahab mati. Dan subhanallah, dia mati pun dengan cara hina. Tidak ada siapa-siapa yang dapat kuburkan dia, hatta anak dia sendiri. Anak dia sendiri, keluarga dia sendiri,
tak ada siapa-siapa yang berani nak dekat dengan badan dia supaya takut jangkitan. Mereka takut dapat jangkitan daripada virus yang ada di badan Abu Lahab. Tetapi selepas 3 hari, lepas badannya dah berkembang, dah busuk, bau satu taman, jadi anak-anak dia kerana takut untuk maruah saja, untuk jaga maruah dan masyarakat akan salahkan mereka, jadi mereka balingkan batu dari jauh sahaja. Itu cara kematian Abu Lahab yang memusuh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Satu surah khas dalam Quran menghinakan Abu Lahab kerana jahatnya yang dia buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak Abu Lahab kerana tidak mahu disalahkan oleh masyarakat, tidak mahu malu, mereka kuburkan Abu Lahab dengan cara balingkan batu sampai tertutup badan dia. Jadi macam macam gunung kecil daripada batu yang mereka balingkan atas badan Abu Lahab. Dan itu yang menjadi kuburnya. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dhahara al-khabaru nahat Quraisy ala qatlaha. Selepas cerita tersebar satu Makkah, semua orang Makkah dah dapat tahu bahawasanya Utbah bin Rabi'ah dibunuh, Syaibah bin Rabi'ah dibunuh, Abu Jahal dibunuh, Umayyah bin Khalaf dibunuh. Banyak orang-orang yang hebat daripada orang Quraisy. Di waktu itu semua perempuan-perempuan dimula potong-potong rambut mereka, rasa sedih. Itu cara jahiliyah. Cara jahiliyah. Dan tak lama, hari yang kedua terus, kuda-kuda mereka sampai kepada Makkah. Ada kuda yang kosong, ada unta yang kosong, yang tuannya dah tak ada, dah dibunuh, diperampas. Jadi perkara tu membuatkan mereka sangat merasa sedih. Dan beberapa hari di Makkah, di semua lorong-lorong di Makkah penuh dengan orang yang menangis dan menjerit-menjerit dan letakkan tanah atas kepala mereka, yang potong rambut, yang koyakkan baju mereka, perempuan dan perempuan-perempuan yang ada di Makkah. Sebab itu adat orang jahiliyah kalau ada orang meninggal. Khususnya kalau yang meninggal itu orang besar. Mereka suka hatta berlakon untuk menangis. Kadang-kadang sewa orang untuk menangis. Tapi Islam haramkan perkara tu. Tapi ini antara budaya jahiliyah dahulu. Tetapi tak lama mereka menangis macam tu, tiba-tiba pemimpin-pemimpin Makkah yang mengganti pemimpin yang dibunuh di Badar seperti Abu Sufyan dan Safwan bin Umayyah, mereka melarang siapa? Melarang perempuan Quraisy jangan menangis untuk kematian kita di Perang Badar, supaya perkara itu tidak menjadi satu kebanggaan untuk Muhammad dan sahabatnya. Jadi subhanallah, Allah mengazabkan mereka dengan dua perkara. Lelaki mereka dibunuh di Perang Badar, nak menangis pun tak boleh. Subhanallah, itu semua kehinaan yang Allah bagi kepada orang Quraisy yang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada satu cerita yang kelakar sikit. Ada satu lelaki namanya Al-Aswad bin Zam'ah. 3 anak dia di Badar dibunuh. Dia nak menangis, tapi dah keluarkan satu undang-undang yang belik di Makkah, mamnu', dilarang orang menangis, tak boleh menangis. Jadi dia asyik tahan dan lelaki ni dia dah tua. Namanya Al-Aswad ini, pernah Rasulullah baca doa atas dia supaya penglihatan atau matanya hilang.
Dan kerana dia banyak mengganggu Rasulullah SAW, kan sallallahu alaihi wasallam baca doa, semoga kamu jadi buta dan yani tak nampak. Dan subhanallah, Allah terus ambilkan cahaya matanya. Terus jadi tak nampak. Yang lelaki ini yang kelakar, di satu malam dia buta tak nampak, tiba-tiba nampak dengar dari jiran sebelah satu wanita menangis, suaranya tinggi sampai dia dengar. Nanti dia suruhlah anak dia yang lagi satu, dia kata, cuba cek adakah menangis dah jadi halal ke belum? Sebab mereka tak boleh menangis supaya apa, berita tu tak boleh, mereka risau Muhammad dan sahabatnya akan rasa lagi gembira. Apa, sebab Quraisy semua menangis dan sedih. Dia kata, cuba tanya wanita tu, adakah itu sebab orang Quraisy dah bagi izin untuk kita menangis ke tak? Untuk orang yang mati daripada keluarga kita. Mereka kata, minta maaf, perempuan ni yang menangis, yakni jiran kita yang menangis ini, sebenarnya dia menangis kerana untanya hilang. Untanya hilang. Sebab itu dia menangis. Maka lelaki ni Al-Aswad, dia terus rasa apa, marah, mengamuk, tidak bersetuju dengan apa, yakni bolehlah menangis jika unta hilang, tapi kalau anak kita dibunuh tak boleh menangis. Di waktu tu dia terus menulis satu syair dan dia mula menangis, dan selepas dia yang mula menangis untuk anak-anaknya yang dibunuh di Perang Badar, maka semualah orang Quraisy, orang Makkah semua dah tak boleh tahan, mereka menangis sekali dengan Al-Aswad. Yani subhanallah, ulama sirah dia kata, jama'allahu lahum bainal al-azabain. Allah telah mengumpulkan dua siksaan atas orang Quraisy. Lelaki mereka dibunuh, lagipun bermulaannya mereka mengharamkan atas rakyat mereka di Makkah tak boleh menangis. Tak boleh menangis. Dan itu semua daripada jahiliyah mereka, dan supaya mereka nak rasa sombong. Rasa sombong dan nak rasa apa tu? Nak mengaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang atas mereka. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan buat mesyuarat tentang lelaki-lelaki yang ditahan daripada golongan Quraisy yang ada di Makkah. Adakah dibunuh atau dimaafkan atau dikena bayar ke? Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza pendapat. Ada bahagian sahabat, yakni macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, hatinya lembut. Sayyidina Abu Bakar dia kata, "Ya Rasulullah, ini keluarga kamu, saudara kamu, daripada kampung kamu. Allah telah menangkan kamu, kita dah tahankan mereka. Kalau Rasulullah rasa nak maafkan mereka, itu bulan." Itu pendapat saya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata, "La ya Rasulullah, botollah kepala mereka semua." Sayyidina Umar, yani apa, dia tak nak mereka hidup lagi. Dia kata, kalau mereka hidup lagi, mereka akan mendustakan kamu dan memusuhkan agama Islam, memusuhkan kamu ya Rasulullah. Bismillah, masyaallah. Wa asallahu an yahdiyahum bika fayakununa lana aduda. Dan Sayyidina Abu Bakar dia kata, yani mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada mereka, satu hari mereka masuk Islam dan mereka akan bantu kita. Rasulullah pandang kepada Ibn Al-Khattab, Umar. Umar, apa pendapat kamu? Dia kata, mereka yang keluarkan kamu dari Makkah. Mereka yang cuba nak bunuh kamu. Pendapat aku berlawan dengan pendapat Abu Bakar. Pendapat aku ya Rasulullah, serahkanlah kepada aku. Aku yang nak bunuhkan mereka semua ni. Khususnya bermula dengan orang kampung saya, orang kabilah saya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tidak yakni mengikuti pendapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mencontohkan Sayyidina Abu Bakar dengan Mikail. Dia kata, Abu Bakar ni macam Mikail.
Sebab malaikat Mikail kalau turun dari langit, dia hanya membawa rahmah. Malaikat Mikail. Dia kata, Abu Bakar ni rahmah, lembut hatinya. Kalau tanya dia apa-apa pendapatnya semua lembut je. Rahmah. Jadi dia kata, Abu Bakar fil malaikat mithlu Mikail yanzilu berrahmah. Abu Bakar ni seperti Mikail. Kalau dia turun, ini confirm dia bawa rahmah daripada atas, dari langit. Dan Umar wa mithluka ya Umar, tapi Umar ini seperti Jibril alaihissalam, dia kata. Jibril lah yang kalau turun dari langit membawa azab, membawa nikmah, membawa siksaan yang turut daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang musuh kepada Nabi Allah. Seperti kaum Nabi Lut, Jibril yang turunkan azab kepada mereka. Kaum Nabi Saleh, Jibril yang azabkan mereka. Kaum Nabi Hud, Jibril yang azabkan mereka. Jadi Rasulullah dia kata, Umar ni macam Jibril. Dia bawa azab. Abu Bakar macam Mikail, bawa rahmah. Jadi Rasulullah perlu dua-dua. Rasulullah perlu dua-dua. Perlu Abu Bakar sebab dia luput, perlu juga Umar. Sebab kadang-kadang di dalam kehidupan ini, dia bukan segala-galanya kena lemah lembut. Juga bukan segala-galanya kena keras. Walaupun, tetapi yang lebih banyak haruslah kita berlemah lembut. Tetapi ada bahagian perkara jadi macam wajib kena berkeras sikit. Kena berkeras sikit di dalam satu cara untuk di dalam satu perkara yang memang perlu di waktu itu. Dan perkara itulah yang menjadi manfaat dan maslahat untuk membetulkan perkara tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada Abu Bakar dan Umar, lepas buat mesyuarat dia kata, "Lau tawafaqtuma ma khalaftukuma." Kalau Abu Bakar dan Umar pendapat mereka sama, tidak berbeza, aku tak akan lawan kamu dua-dua. Sebab kalau dua-dua bersetuju sama pendapat mereka dua-dua, ini maknanya al-haq, kebenaran yang besar. Nabi SAW berkata, kalau Abu Bakar dan Umar pendapat mereka sama, aku tak akan lawan. Tapi kerana pendapat Umar selain berbeza dengan pendapat Abu Bakar, maka Nabi SAW dia yang buat keputusan, dia kata, la yaflitanna minhum ahad illa bifida' atau bidharbi 'unuq. Maka orang yang ditahan di Perang Badar di antara dua hukum. Yani setiap satu orang dialah yang tentukan. Tengok, dia boleh bunuh kerana memang ditahan waktu berang. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, al-fida. Al-fida itu yakni bayaran. Dia bayar, kita lepaskan dia. Dia bayar, kemudian yakni dia beli dirinya, macam dia beli dirinya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bahagian usara, bahagian orang yang ditahan daripada orang kafir, mereka fakir, miskin, tak ada duit. Mereka cakap, ya Rasulullah, kita tak ada duit. Yani, maafkan kita. Nabi SAW tanya mereka, kamu semua ni boleh pandai tulis, pandai baca tak? Mereka cakap, kita pandai. Jadi Nabi SAW kata, baik, bayaran kamu ajarlah anak-anak orang Islam ini. Setiap satu lelaki ajarlah 10 anak. Sampai mereka mahir, pandai tulis, pandai baca, silakan, itu bayarannya. Lepas tu pergi. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ilmu, menjaga tamadun, ilmu, dan Nabi SAW mengambil kesempatan ilmu hatta daripada orang musyrik, daripada orang kafir, supaya mereka mengajar anak-anak orang Islam yang budak-budak kecil daripada Madinah. 10, setiap satu lelaki ambil 10 budak, ajar mereka tulis dan baca sehingga mereka jadi mahir di dalam tulis dan baca. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah di kuliah yang akan datang kita akan cerita lagi juga tentang banyak cerita juga tentang al-usara, iaitu sahabat orang kafir atau orang Quraisy yang ditahan oleh oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka Al-Abbas, pakcik Rasulullah, juga
antara mereka Al-As bin Rabi' suami Zainab anak Rasulullah. Dia juga antara lelaki yang ditahan di Perang Badar, iaitu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-As bin Rabi', suami Zainab radhiyallahu anha. Wabakci Rasulullah SAW ada juga Suhail bin Amr, seorang yang hebat daripada golongan Quraisy. Dan insyaAllah ini yang kita akan cerita di dalam kuliah yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.